Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton cerita di sebalik berita. Kadang-kala di cerita, bukan kadang-kala, seringkali kita akan mengupas kisah di sebalik segala berita yang kami bawakan kepada anda. Sama ada ianya kisah proses wartawan kami mendapatkan berita itu untuk dipaparkan di skrin TV anda di saluran 501 ini setiap hari dan sepanjang hari. Tetapi kadang-kala kita suka juga menyelit sedikit dan kita mahu berbincang bukan sahaja berkenaan dengan proses untuk mendapatkan berita itu, proses di belakang tabirnya, tetapi juga membincangkan rasional di sebalik tajuk-tajuk berita yang sering kita saksikan baik di televisyen maupun di laman web Astro Awani sejak kebelakangan ini. Dan baru-baru ini, sejak kebelakangan ini, kita sering kali mendengar berkenaan dengan topik-topik yang berkisar politik. Khasnya apabila sidang parlimen di Dewan Rakyat sudah pun bermula tidak lama sebelum ini. Antara yang sering dibincangkan bukan sahaja baru-baru ini ataupun sidang sesi parlimen baru-baru ini, tetapi sejak mungkin 2 atau 3 tahun yang lepas adalah budaya berpolitik dan budaya lompat parti yang agak mekar dalam kalangan ahli politik di negara kita sejak kebelakangan ini. Dan saya mahu berbincang dengan rakan setugas dan wartawan Astro Awani Faris Azman yang dari dulu banyak mengikuti hal ehwal dan selok-belok politik di Malaysia ini. Dan difahamkan Faris juga ada berbincang dengan seorang penganalisis politik berkenaan dengan fenomena lompat parti ini yang agak menarik untuk kita kupas. Apa yang Faris bincangkan dengan beliau? Baik, kita melihat kepada lanskap politik kita yang berbeza ketika ini. Apabila pandemik COVID-19, kita melihat bagaimana movement atau gerakan untuk lompat parti itu semakin lama menjadi-jadi. Dari segi parti mana saja kita sebut, ada juga yang melompat gerakan-gerakan itu dari segi pertukaran kerajaan dan sebagainya. Dan selepas itu episod ini belum ada kesudahannya, Lokman. Tetapi yang menjadi persoalannya rakyat mempersoalkan kenapa perkara ini terus berlarutan. Adakah politik kita stabil seperti mana sidang Dewan Rakyat baru-baru ini hanya 2 majoriti dan sebagainya. Jadi timbul tanda tanya yang besar. PRU15 bila? Dan gerakan ini adakah ia relate ataupun ia boleh dikaitkan dengan PRU15? Jadi itu yang saya cuba dapatkan secara mendalam bersama dengan penganalisis daripada Universiti Utara Malaysia, Dr. Umar Atia, yang turut mengatakan bahawa perkara ini adalah perkara yang biasa. Dari dahulu ada sahaja ahli parlimen, ahli ataupun ahli Dewan Undangan Negeri ataupun ahli biasa parti untuk melompat. Dari dahulu? Dari dahulu. Jadi ia bukan satu perkara yang mengejutkan. Tetapi yang menjadi persoalan apabila ketika ini ramai, boleh dikatakan ratusan sekali dalam satu tindakan itu ratusan melompat parti. Apa yang berlaku? Mengapa perkara ini terus menjadi seolah-olah barah kepada politik-politik kita? Jadi Dr. Umar mengatakan bahawa ini mempersoalkan juga bagaimana stand pendirian parti itu. Adakah kita ada 2 perkara di sini? Dr. Umar mengatakan, satu, pendirian ahli parti itu telah pun beralih arah. Atau pendirian parti itu sendiri, tunjangnya itu sendiri beralih arah, menyebabkan pendirian berubah. Ini membawa kepada topik perbincangan yang seterusnya. Ini adalah antara visual arkib yang kita mainkan. Tapi Faris mungkin sifatkan sebagai barah. Tapi ada orang yang menyokong perbuatan demikian kerana mereka melihat sebagai itu satu perkara yang perlu berlaku untuk penambahbaikan terjadi kepada sistem politik. Ia membawa kepada perbincangan kita malah sebelum ke udara tadi yang sering dipercakapkan sekarang iaitu undang-undang lompat parti, anti lompat parti yang konsepnya sudah pun diapungkan dan kini diperdebatkan sama ada undang-undang itu mahu dijadikan ataupun dimaktubkan secara rasmi. Ada yang berkata mereka setuju kerana mungkin seorang ahli parlimen itu bertanding atas tiket sesebuah parti dan dia menang atas tiket sesebuah parti. Dan oleh itu dia adalah terhutang ataupun terkait dengan parti itu dan tidak adil untuk dia meninggalkan parti itu. Manakala puak yang sebelah satu lagi mengatakan bahawa seperti yang Faris sebut, antara sebab yang boleh mungkin mereka gunakan untuk lompat parti adalah jika saya seorang ahli parlimen dan saya mempunyai ideal saya sendiri, nilai saya sendiri, perancangan saya sendiri, selagi ia selari dengan parti, saya boleh kekal dengan parti. Tapi parti juga berubah setelah beberapa tahun ataupun setelah 10-20 tahun. Tak masuk akal untuk saya kekal dalam parti itu jika ia tidak lagi selari dengan pendirian saya. Apa kata Dr. Umar dan juga apa juga pemerhatian Faris berkenaan dengan perdebatan sama ada sokong ataupun tidak undang-undang anti lompat parti ini? Apa yang Dr. Umar katakan sebenarnya, Lokman, perkara ini perlu kali ini menjelaskan bahawa ia amat perlu.
kali ini perlu. Kali ini sangat perlu. Okey. Sebab kita melihat bagaimana gerakan-gerakan ahli parti, ahli politik ini lompat ke sana dan kemari. Dan ia menjadi seolah-olah event bagi mereka. Kerana ada beberapa, Dr. Umar mengatakan, ada juga ahli parlimen atau ahli politik, ahli Dewan Undangan Negeri dan sebagainya. Mereka melompat atas pendirian dan perjuangan, asas perjuangan itu. Ada juga yang melompat atas personal things ataupun perkara peribadi dan sebagainya. Jadi perkara ini kalau tidak dikekang, apa akan jadi kepada kestabilan? Persiapan PRU kita akan dijalankan. Dan kalau mereka ini terus melompat sehari ataupun 2 hari sebelum pilihan raya umum dilaksanakan, apa akan berlaku kepada gerakan ini? Jadi ia sangat tidak sihat. Kerana kalau berdebatan di sidang Dewan Rakyat, sihat. Tapi kalau untuk melompat dari satu ke satu parti tanpa pendirian mereka yang kukuh, jadi akta itu amat diperlukan seperti Singapura dan di India sendiri. Di India tidak dibenarkan bagi ahli parlimen ataupun yang diwakili rakyat itu sebagai tiket bebas. Tidak dibenarkan. Mesti berpaksi kepada parti. Jadi itu untuk memastikan tiada ahli bebas. Itu cara-cara untuk mengekangkan bagaimana lompat parti ini tidak berterusan. Tapi bagaimana jika seseorang ahli parlimen itu pendirian mereka menyokong sesetengah isu Betul. kekal, tetapi mungkin dalam masa 3, 4 ataupun 5 tahun parti itu boleh berubah, mungkin kepimpinannya berubah, Betul. ideologinya berubah sedikit sebanyak. Jadi jika kita larang, malah haramkan perlompatan parti, adakah ahli parlimen itu kini terperangkap dalam parti itu yang dia tidak lagi percaya kepada parti itu? Itu adalah salah satu perkara juga mengapa ramai yang tidak mahu akta anti lompat parti itu dilakukan dan diusul dan mungkin diluluskan. Ia mungkin memerangkap ahli-ahli parlimen ataupun ahli politik ini untuk keluar daripada kepompong yang mungkin pemimpin mereka tidak selari dengan perjuangan parti itu. Jadi asas perjuangan itu mungkin terpesong sedikit, mereka tak boleh keluar dan mereka terpaksa berada dalam satu kelompok yang dirasakan tidak sama dengan pendirian mereka. Itu ada juga perkara begitu yang dilontarkan oleh di sidang Dewan Rakyat dan sebagainya. Mereka membahas, berdebat, kalau pemimpin itu tidak melakukan apa yang dikatakan perjuangan mereka, mereka akan melompat. Kalau mereka tidak boleh melompat, apa akan berlaku? Dan kita takut juga ahli parlimen itu kalau dia terperangkap dalam parti itu, dia mungkin sudah tidak ada hati di dalam parti itu untuk memperjuangkan parti itu. Malah kalau mungkin dalam satu setengah kes yang ekstrim, mungkin boleh melakukan unsur-unsur sabotaj dan sebagainya dari dalam. Betul. Kerana dia tidak mahu lagi berada dalam parti itu tetapi tak ada pilihan. Betul. Mereka akan melakukan sabotaj. Mereka boleh melakukan segala perkara yang mungkin menggugat kestabilan politik. Jadi dia tak suka kepada A, dia akan menggugat dari segi kalau ada by election ataupun election sendiri, dia boleh sabotaj. Kerana sabotaj dari dalam, kalau kita tahu politik di sebenarnya, Luqman, amat bahaya sebenarnya. Apa sahaja, apa parti sekali yang kita katakan, sabotaj dari dalaman ini sebenarnya memperlihatkan bagaimana rapuhnya parti itu. Bagaimana ada camp-camp yang kita boleh lihat secara jelas. Jadi kalau perkara ini perlu didebatkan secara sihat, perlu dilihat bagaimana pakar undang-undang melihat dan juga penganalisis politik juga kita perlu banyak input-input. Adakah ia perlu ataupun tidak? Kalau perlu, boleh diluluskan di Dewan Rakyat dan sebagainya. Adakah corak pengundian sekarang dan malah menuju ke PRU 15 bila-bila saja akan berlaku, maksimum paling lambat 2023 bukan? 2023. Adakah pengundi akan cenderung untuk mengundi berdasarkan parti atau berdasarkan individu? Okey, mengikut survei atau kajian yang dilakukan oleh Dr. Umar dan penganalisis politik daripada UUM dan juga Pak Sukannya, ketika ini ia berbeza secara drastik. Amat mengejutkan. Apabila terutamanya kepada golongan muda, wanita. Mereka lebih cenderung, kalau dulu logo parti, kita katakan letak logo mesti menang. Itu dulu punya. Sekarang mereka mahukan individu. Qualificationnya, bagaimana karismanya, bagaimana apa yang dia mahu dibawa menjadi wakil rakyat. Dia telah pun tukar kepada individu. Adakah ini di serata Malaysia ataupun di serata Malaysia? Kebanyakannya kajian itu menunjukkan di serata Malaysia berubah, pattern itu berubah. Mereka mahukan individu yang boleh dinaikkan sebagai wakil rakyat yang mencerminkan mereka, wakil rakyat di kawasan mereka. Adakah mereka takut seseorang wakil rakyat itu berapa tinggi pun pengaruh yang dia ada, berapa banyak pun pengalaman yang dia ada,
keupayaannya akan terhad apabila dia memisahkan diri daripada parti. Kerana parti ada jentera, Betul. parti ada satu usaha kolektif untuk menjayakan polisi dan sebagainya. Jadi seseorang ahli parlimen itu jika dia keluar daripada sesebuah gugusan, mungkin kuasanya ataupun impak ataupun pengaruhnya untuk melaksanakan sebarang perubahan akan terhad. Adakah ini sesuatu yang berlegar di fikiran pengundi? Ya, sekarang ni kita boleh lihat bagaimana calon bebas contohnya. Bebas tiada parti. Ya. Kalau di PRK Cina sendiri, bagaimana rakyat mahu memilih. Bebas tetapi kuasanya kurang. Dari segi jenteranya kurang. Bagaimana pula implementation Faris berada di sini. Saya berada di Ya. sini. Jadi itu masih lagi mendominasi bagaimana mandat rakyat itu diberikan setiap kali D-Day ataupun hari pengundian. Tetapi pattern itu boleh berubah. Kalau mengikut kajian ini, ia boleh berubah. Dan tidak hairan satu hari nanti, rakyat sendiri akan menjadi wakil rakyat yang diberikan sepenuhnya mandat oleh rakyat sendiri. Bukan hanya parti. Jadi perkara itu boleh berubah. Dengan pertelagahan, dengan drama-drama episod-episod politik yang kita lihat, penderitaan rakyat sedang berlaku ketika ini. Dan kita sudah pun melihat perkara sebegini dilaksanakan di beberapa negara seperti Amerika Syarikat, betul. seperti pencalonan ataupun pemilihan presidennya. Walaupun presiden itu ada parti selalunya, tetapi undian dilakukan directly kepada presiden. Pilih calon satu ataupun calon dua. Mereka tak pilih parti seperti dalam sistem kita dan juga sistem United Kingdom. Menjelang PRU 15 yang selewat-lewatnya boleh terjadi 2023. ataupun dilaksanakan 2023. Saya ingat pada sebelum ini ada tinjauan ataupun ada kajian yang menyatakan bahawa akan ada beberapa juta orang pengundi baru. Betul. Apabila kita sampai ke 2023, pada ketika itu baru cukup umur untuk mengundi orang muda. Adakah pattern yang shift bertukar daripada menyokong parti kepada menyokong individu ini khasnya ianya rancak dalam kalangan orang muda? Dr. Umar mengatakan, apa yang berlaku sekarang, lebih kurang 7 juta pengundi muda, pengundi baru pada 2023 ini akan menentukan nasib wakil rakyat yang akan dipilih. Tapi mereka dari sekarang, mereka sudah melihat bagaimana, apakah corak pattern pemerintahan, bagaimanakah wakil rakyat itu sendiri. Jadi kalau diikutkan 2023, lebih kurang 7 juta pengundi muda. Jadi pengundi muda ini juga implikasinya sangat besar kalau kita tahu bagaimana mereka mahu memilih. Tapi kalau dari sekarang, bagaimana drama-drama ini berlaku, sudah tentu dia akan menjadi satu persepsi yang buruk kepada parti politik. Dan ada antara mereka yang pada ketika ini mereka masih lagi belum, kalau kita andaikan pilihan raya umum ke-15 akan berlaku pada 2023, ada di antara mereka sekarang yang masih lagi belum cukup umur untuk mengundi. Ada yang mungkin 16 tahun, 17 tahun, dan mereka memerhati saja dan cukup masa mereka akan membuat keputusan mereka. Ada Dr. Umar sebut sesuatu berkenaan dengan mungkin kalau kita lihat daripada umur kita 15 tahun, 16 tahun, mentaliti kita lain. Betul. Bila kita sudah sampai ke 18, 19 tahun, walaupun beberapa tahun saja, 2-3 tahun, mentaliti kita lain. Betul. Dalam fasa pendewasaan remaja itu, 1-2 tahun pun banyak boleh berubah mentaliti kita. Betul. Dan jadi dari sekarang hingga ke tempoh bila mereka boleh mengundi, iaitu PRU 15, adakah mereka juga akan mempunyai shift in mindset apa yang mereka fikir sekarang mungkin bukan lain dengan apa yang mereka akan fikir apabila mereka mengundi nanti? Apa yang berlaku sekarang, apabila lompat parti dan sebagainya berlaku, persepsi kita ada handphone dan sebagainya. Jadi perkara ini meluas. Perkara ini menjadi satu yang tidak boleh kita sangkal lagi. Dan boleh menjadi satu sejarah yang orang takkan lupa. Kecuali anak muda sekarang tidak boleh lupa perkara ini. Sampailah ke 2023, meskipun mereka berubah, ada shift mindset dan sebagainya. Tapi kalau kita tak kekang, lompat parti ini, ia akan berlaku sehingga 2023. Itu yang Dr. Umar katakan. Kalau kita tidak kekang perkara ini, polemik politik yang terlalu besar, term oil yang boleh kita katakan paling besar dalam sejarah Malaysia, tak pernah ada lagi term oil seperti ini. Kalau perkara ini berterusan, tak ada penghujungnya, stabiliti negara itu tergugat sahaja, politiknya dan sebagainya. Jadi manfaat kepada rakyat itu juga terjejas. Jadi mereka-mereka ini akan termasukkan perkara ini dalam sejarah dan mindset mereka. Mereka politiknya begini, aku tak nak tengok macam inilah keadaan dia, mereka berebut dan sebagainya. Mereka ketika kita dalam penderitaan, semua orang masalah ekonomi dan sebagainya. Jadi mereka merasa perkara itu.
Jadi antara dapatan yang penting intipati yang menarik Faris kongsikan daripada perbincangan kita dah nak habis dah. Tapi itu apa yang Dr. Umar katakan, analisis politik adalah rakyat rata-ratanya muak dengan budaya lompat parti dan kita lihat mereka yang menjadi silent voters setakat ini, iaitu mereka yang belum cukup umur dan orang-orang muda lebih kurang 8 juta nanti pada PRU15 kalau ia berlaku pada 2023, mementingkan calon individu berbanding parti. Itu yang dua elemen yang penting kita akan saksikan dalam PRU yang seterusnya. Itu yang akan saya bagikan dan dalam laporan saya, dan juga itu juga yang dijangkakan oleh Dr. Umar sebagai penasihat politik. Di mana kalau kita tahu pattern ini berubah, adakah parti-parti sekarang masih relevan, cara pendekatannya relevan dan sebagainya, adakah lompat parti ini boleh diterima pakai oleh semua orang, mandat rakyat itu sendiri, mungkin ia berubah. Dan mungkin kita tidak menjangkakan keputusan pada PRU15 nanti. Okey. Laporan Faris malam ini awal ni 7.45. Terima kasih Faris Azman, pengupasan yang sangat menarik. Kita berhenti seketika, kita kembali selepas ini.